Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang berhormat Puan Tuminah binti Khalid Lais Muhammad Hashim, Timbalan Esko Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Pantai Kundo, Yang Berusaha Cik Rahman bin Bakar, Pengurusi Masjid Al-Muslimin, Tuan Imam, Barisan Imam, Barisan Jawatankuasa Masjid Al-Muslimin, pemimpin-pemimpin tempatan sempurnakan yang berkesempatan hadir, seluruh tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian. Syukur, sangat-sangat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Tuan-tuan, hari ini topik yang telah diamanahkan kepada saya, pesan Rasulullah SAW untuk kita umat akhir zaman. Jadi kita ni memang dah berada pada akhir zaman. Banyak sangat dah tanda-tanda, banyak sangat dah tanda-tanda akhir zaman. Ni alhamdulillah kita tengok masjid ni, masjid lama, dan kita boleh datang ramai malam ni. Harapnya janganlah malam ni je datang. Tapi kalau kita tengok sekarang, salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah Nabi kata orang berlumba-lumba membina masjid ni cantik-cantik. Berlumba-lumba, tapi orang tak datang. Berlumba-lumba, macam-macam orang buat. Kita pun seronok sebenarnya masjid ni kena elok, lawa, bagus, selesa untuk jemaah, mesra jemaah dipanggil. Begitu juga ada juga tanda-tanda lagi akhir zaman ni. Kalau kita pergi ke Tanah Suci, siapa yang pergi buat umrah, pergi haji, dia akan perasan tanah gersang Arab sudah mula menghijau, ditumbuh-tumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang segar, dah mula menghijau lah. Dulu kering kontang gersang, dah menghijau. Urusan umum, Nabi kata, urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Maknanya orang yang tak ada ilmu, orang yang bodoh ni, dia menjaga hal ehwal orang ramai. Kadang-kadang macam-macam lagi lah tanda-tanda. Seorang ibu melahirkan tuannya. Macam mana? Ibu melahirkan tuannya, tanda akhir zaman juga. Maknanya anak ni jadikan mak itu macam hamba ni. Siap boleh marah-marah, siap boleh herdik, bagi duit. Mak macam bagi duit, bagi gaji lah, itulah. Sedangkan kalau kita minta mak kita tolong jaga anak pun, bila bagi duit bulan tu cakap kat mak, nak mak ini bagi ni mak, bukan boleh bayar jasa baik, mak tolong jaga anak saya. Saya pun mak jaga, mak jangan anggap ni gaji mak, bukan. Ini sumbangan yang saya mampu bagi kat mak, ikut kan tak cukup, cakap macam tu. Ini siap sound lagi, tak cukup ke duit bulan ni? Niki awal bagi ni, mak jangan banyak cerita lah. Oh, siap sound macam tu. Kan, itu tanda-tanda akhir zaman. Tu belum cerita lagi, lelaki makin kurang. Dah nak kurang, sibuk dah nak jadi perempuan. Dah elok lahir senampang, nak buang senampang, pening bala. Macam tu lah, banyak lagi kan. Jadi kalau kita tengok pesan Nabi, saya nak petik bagaimanakah khutbah terakhir Nabi. Nabi pesan kan, pada hari Arafah 9 Zulhijjah, macam mana Nabi pada tahun 10 Hijrah di lembah Urana, Arafah.
khutbah tersebut merupakan pesanan dan wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya, dan ia cukup mengesankan kerana itulah pesanan terakhir Rasulullah SAW kepada khalayak sahabatnya. Kita kena cek tu, kalau boleh download, print, ada dijual frame tu pun, gantung kat rumah itu, cuba tu tengok boleh, yang ni dah buat belum, yang Nabi pesan tu dah buat belum, dah buat. Dikatakan ada pandangan kata lepas yang Nabi baca khutbah tu, Nabi sampaikan khutbah tu, ada yang kata Nabi wafat ni antara 6 bulan ke 2 tahun selepas tu baru Nabi wafat. Jadi memang itu adalah khutbah terakhir, kerana khutbah tersebut panjang, tapi kita ambil makna-makna penting dalam khutbah tersebut. Apakah kandungan? Kita pecahkan kandungan khutbah Nabi. Kandungan khutbah Nabi ini kita akan pecahkan dalam beberapa perenggan yang kita ambil daripada iktibar dan pengajaran yang boleh kita ambil. Pertama, pesanan Nabi dalam khutbah tu yang disebut. Nabi awal-awal Nabi dah beritahu, Nabi kata, sesungguhnya aku tidak tahu sama ada aku dapat bertemu lagi dengan kalian selagi selepas ini. Katakan. Jadi sampaikanlah apa yang aku sampaikan ini kepada mereka tidak hadir di sini pada hari ini. Yang tak hadir di sini hari ini tu termasuk kita. Kita tak ada masa tu. Mudah-mudahan mereka lebih memahami daripada mereka yang hadir mendengarnya daripada aku di sini. Mana mengharapkan kita bila mereka mengembang, kita pun lebih faham. Contoh. Jadi sebahagian daripadanya kalau kita pecah, yang pertama, pecahan pertama dalam khutbah Nabi, pesanan Nabi SAW serta kemuliaan orang Islam. Nabi kata apa? Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang ingin ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, bulan tu, bulan Zulhijjah tu sebagai bulan suci, kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap Muslim sebagai amanah suci. Nampak? Orang lain tu pun kita kena jaga. Kena jaga jiwa, harta sebagai suci. Iktibarnya daripada pesanan yang ini. Sebelum kita tengok yang pesanan yang lain, pesanan untuk mengambil tahu Nabi pesan ini khutbah terakhir, dan memang betul itu yang terakhir. Pertama. Kemudian kemuliaan bulan Zulhijjah. Kita tahu bulan Zulhijjah kita buat apa? Kita mengorbankan, kita menyertai ibadah korban, betul tak? Betul kan? Kita berpuasa, atau orang pergi berhaji, kan? Kemudian kemuliaan tanah haram di Mekah. Nampak? Jangan bayangkan tanah haram, keluar pula cerita dekat tanah haram sekarang boleh pula skandal pergi sana. Macam mana tu? Kan heboh baru-baru ni. Laki orang dengan bini orang, tak pasal. Itu tuan-tuan, banyak benda-benda pelik. Peliharalah jiwa, harta dan maruah umat Islam sebagaimana kita memelihara kemuliaan bulan Zulhijjah dan tanah haram Mekah. Dan begitu juga beliau sebut harta dan hitungan amalan kedua. Rasulullah SAW sambung, kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Jangan kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Maknanya siapa yang menyakitkan orang, garanti dia sakit pula lepas tu. Siapa yang menyakitkan hati orang, bersedialah dia disakitkan hatinya pula. Macam tu lah. Ingatlah sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu, dan dia pasti akan membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Sebenarnya yang dipesan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita yang suruh sampaikan kat kita kan 3 pesanan tu. Hiduplah sesuka hati kamu, kena sampai masanya kamu akan mati. Confirm mati. Cerita lah macam mana, hebat mana pun mati, tetap mati.
Kan? Baik yang mana pula mati. Nabi pun mati, kita pula kan. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Sayang bona ke lelaki sampai masuk mati. Sayang bini, pandai masak sampodeh lah, apa semua pandai masak, pandai layan suami, pandai. Kalau Tuhan dah tulis mati, matilah. Tak pandai layan lelaki pun mati juga kan. Tak kisahlah kan, tapi mati tetap mati. Dan yang ketiga, perbuatlah suka hati kamu, kan sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Mana confirm akan dibalas. Itu sebab kalau tengok dalam satu firman Allah Ta'ala beritahu apa? Dan sesungguhnya setiap yang hidup pasti akan mati, dan pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan pada kalian. Barang siapa yang mengelakkan dirinya berapi neraka dan masuk syurga, sesungguhnya dia adalah golongan yang beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan yang memperkayakan. Siapa yang rasa senang ke dunia ni, dia tertipu. Tentulah. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin. Pada orang beriman, dunia ni penjara. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, buat ni tak boleh, pergi sana tak boleh, sini tak boleh, itu susah betul lah. Memang susah. Dan kebebasan sebenar pada seorang mukmin, kata Nabi, adalah kematian. Mati baru tak ada paturan. Tak boleh buat apa dah. Orang balut kita, orang kapankan kita, orang semayangkan kita, orang tanam letak, kita tak boleh buat apa dah. Besoklah tanam, janganlah sekarang. Tak dapat cakap dah. Mati kan. Macam tu lah. Jadi iktibar daripada pesanan Nabi ini, harta hendaklah dilihat berhati-hati supaya harta kita miliki benar-benar bersih dan menjadi milik kita yang sahih. Sebaliknya, jika harta itu milik yang lain, maka serahkanlah kepada pemunyanya dengan rasa tanggungjawab. Ada orang bagi kat kita, tolong jaga kambing aku ni, seekor jantan, seekor betina. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, minggu depan aku datang ambil, dia kata. Minggu depan tak ambil, minggu satu lagi tak ambil. Sudah 5 tahun tak ambil. Contoh lah kan, 5 tahun tak ambil. Elok pula kambing tu mengawan, beranak pinak, 3 kandang. 3 kandang dah kambing kan. Asal kenduri tak luar. Boleh Syamsul Debat panggil ceramah, kambing 3 ekor tumbang, tak luar lagi dalam kandang tu. Kita pun dah cari dah, mana tuan dia tak jumpa. Kita pun dah rasa syok, kambing ni aku punya. Tiba-tiba muncul je depan rumah kita. Assalamualaikum, aku ingat aku nak ambil kambing aku yang dulu tu lah. Kambing kau tu dah mati dah, aku sembelih. Habis macam mana? Kena pulang tak? Kena pulang ke 3 kandang tu, kena pulang ke. Suka tak suka? Sebab melainkan dia juga. Tak apalah, bagi aku 2 ekor je, yang lain tu aku tak nak, kau ambil lah. Melainkan dia katanya tu. Dengan keuntungannya, kita pinjam duit orang kan, kalau kita ambil orang manah suruh simpan, tapi kita laburkan duit tu tanpa pengetahuan dia, maka kena pulangkan sekali dengan hasil-hasil tu sekali. Ya baik. Sebab kena faham Islam ni macam tu. Kan? Jangan kita kata apa maksud adil. Adil, kita tidak mengambil hak orang lain, satu. Kedua, tidak mengurangi hak orang lain, dan tidak mengambil hak melebihi daripada yang sepatutnya. Itu kena faham. Kan? Kadang-kadang ada yang banyak masalah sekarang ni apa tau? Suami isteri ambil insurans ke apa ke, atau isteri ada simpanan, isteri meninggal dunia sakit. Isteri meninggal dunia, lepas tu suami jaga amanah. Duit tu dia ada bahagian dia, bahagian suami ada, bahagian anak-anak dia suruh diminta untuk jaga amanah. Yang ni ramai fail. Dia kena simpan sampai anak tu cukup umur. Misalnya bila anak tu mencapai certain age dalam cakap orang Melaka, sampai tahap umur tertentu, maka dia kena serahkan duit tu kepada dia. Dan kalau dia nak guna pun mesti untuk tujuan kebajikan anak tu. Kalau kita nak keluarkan, contoh anak nak masuk asrama, anak
nak sama belajar, boleh keluarkan sikit untuk pekerjaan tu. Itulah saya nak beli motosikal untuk senang hantar anak di sekolah. Motor apa dia beli? Harley Davidson. Itu bapak yang nak pakai, bukan budak tu pakai. Faham? Motor apa beli dia? Superbike beli dia. Itulah beli kereta untuk senang hantar anak kan, sekolah. Mercedes-Benz beli. Itu sendiri yang nak syok tu kan. Maknanya kena hati-hati, kena sampai dengan hak. Kalau tidak, balalah tuan-tuan. Kemudian Nabi pesan juga, maksudnya dari sini, berakhlak mulia kepada manusia. Itulah caranya agar orang lain juga berakhlak dengan baik kepada kita. Bak kata pepatah, sebagaimana kamu lakukan, maka begitulah kamu akan dibalas. Buat baik dengan orang, buatlah baik dengan kita kan? Macam hari ni kan, saya sampai, saya dilayan dengan cukup baik. Siap dan parking. Mula-mula dia tak bagi saya parking, tapi dia bagi saya parking, dia bawa saya berehat kan? Alhamdulillah. Hari ni ceramah yang ketiga. So pagi ke Lumpur, tak tahu lah aku berapa sampai ke Lumpur. Hari ni jam ni saya kan, dilayan dengan baik. Tadi sampai heboh lah satu Malaysia dekat tua masjid Muslimin tu. Baik betul orang sana, semuanya nyambut bagus betul. Belum duduk makanan dah ada. Kuih bakar je tadi nampak. Aku berhenti, tak ada siapa yang menyuruh aku makan tadi. Aku tengok je lah, tak adalah cakap apa kan, macam tu kan. Agak tunggu, belum time lagi. Dan bila kita buat baik ni, kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pegah dek budi dengan basuh baik-baik dengan orang. Macam tu kan. Orang suruh duduk. Orang suruh tadi macam tadi lah. Saya tak boleh pandai-pandai tu, pergi duduk sini ceramah. Dia kata, nanti dulu, duduk dalam. Baru nak keluar, nanti dulu. Orang ni nak buat opening dulu. Okey, tunggu dulu. Masuk dalam balik. Ikut tuan-tuan. Kan? Itu. Dari segi adab itu, ikutlah tuan rumah. Macam tu. Kemudian begitu juga ingatkan kematian sebagai tempat kita akan dibalas di akhirat kelak. Semuanya akan diperhitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maksudnya, Allah Ta'ala beritahu, maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah, nescaya dia akan dibalas dan dia akan dilihat dalam surah amal. Dan siapa buat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surah amal. Kan? Jadi kita pun selalu baca surah Al-Zalzalah. Jadi kalau kita tengok, buat baik pun balas, buat jahat pun kena balasnya, risau. Kan? Jadi bila buat baik tu, jangan ingat balasan tu terus dapat. Kadang-kadang kita buat baik tolong orang, kita nak dapat balasan terus. Tak semestinya. Kalau Tuhan bagi benda lain. Kita buat baik, kita masak, contoh kan, kita tanya Samsul Debat suka makan apa, contoh. Kita siapkanlah menu ikut kegemaran dia. Jangan ikut selera musim masjid aja. Contoh macam tu lah, contoh. Kan? Jadi, ini contoh cara nak buat baik. Jadi, kadang-kadang macam orang dah tahu dah, dia ni suka asam pedas. Asam pedas apa dia suka? Asam pedas tetel ke? Asam pedas pari ke? Contoh. Kan? Jadi, mana kata, mudahlah. Bukan susah buat baik ni, senang aja. Samsul Debat dia tak tolak sangat. Nampak ni jam tu lah yang terbaik kan. Buat baik sikit pun kira, buat jahat sikit pun kira. Malahan kalau kita salah satu daripada syafaat Nabi, kita tengok apa syafaat Nabi. Syafaat Nabi pertama, dapat masuk syurga tanpa hisab. Kedua, dapat keringanan di padang mahsyar. Dan yang ketiga ni satunya betul, dah masuk dalam neraka. Tapi disebabkan secebis yang sikit tadi, secebis keimanan kepada Allah dan Rasul, maka Nabi akan datang selamatkan dan pindahkan dia masuk ke dalam syurga. Kalau yang ketiga, yang secebis tu pun tak boleh dapat, berhentilah jadi orang. Kan? Penjanda hidup sikit pun tak ada kebaikan boleh buat. Kan? Tak ada keimanan kita. Tak ada. Datang masjid hari-hari pun. Kan? Alhamdulillah.
Sebab saya dengar yang memang hari-hari memang macam ni ramainya. Saya dengar macam tu lah. Kan? Parking tak cukup lah. Memang hari tanya. Jadi kita kena buat lah. Oh, unik betul lah tingkat atas tu. Memang macam tu Macam kena kurung pula orang-orang datang. Siap pula aku tengok kan. Dia kata, siap sawang ni. Janganlah ceramah je lah. Dia kata sawang lah. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi pesan tentang tajuk riba dan godaan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala telah mengharamkan riba. Oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara kecil. Dia telah putus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara besar, tapi tidak pernah putus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara kecil. Syaitan ni, dia takkan suruh kita sampai keluar agama, tak, tapi dia lekakan kita, dia lalaikan kita. Riba, cek balik duit simpan dalam akaun bank mana, apa sistem yang dia pakai, sistem perbankan Islam ataupun sistem perbankan konvensional. Dah dengar ni, wajib cek. Faham? Tapi ada pula orang sebut tu, memang betul lah sistem perbankan Islam tu tak ada interest, tapi charge perkhidmatan dia tinggi weh. Baik pakai bank biasa. Kalau siapa cakap macam tu, dia kena mengucap balik semula. Sebab ni hukum. Dia boleh cakap macam tu lah kan. Kena ingat, memang betul charge perkhidmatan kadang-kadang tinggi, tetapi dia tetap dan dah diakadkan lah. Kita sign tu akad sampai habis loan. Itulah kadar. Tapi yang jahatnya kalau sistem interest ni, dia speculate pula pada balance yang ada. Berapa BLR ni, kejap tinggi, kejap rendah, kejap tinggi. Yang banyaknya tinggi, rendah sikit dari sisi skala je. Bayangkan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam pun lebih selesa menggunakan sistem perbankan Islam. Kenapa pula kita cakap macam tu? Check balik akaun kita. Bank mana yang kita simpan. Sekarang ni ambillah semua bank-bank besar. Bank Rimau ke, Cimbank ke, CIMB Bank. Tak kisahlah mana-mana bank semua ada menawarkan sistem perbankan Islam. Jadi tak ada sebab kita tak boleh join, letakkan duit kita dekat dalam sistem perbankan Islam. Cuci duit kita elok tuan-tuan. Sucikan harta kita. Dan riba adalah bentuk penindasan ekonomi, dan dia juga meruntuhkan kehidupan seseorang, syarikat, bahkan negara. Apabila bergelumang dengan riba dan akhirnya kita belenggu dengan hutang riba yang melampau. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah meninggalkan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akibatnya kamu tidak akan menemui keselamatan. Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Takkan selamat hidup kita, tuan-tuan. Ingatlah tipu dari syaitan. Dia sentiasa nak menyesatkan kita. Dia adalah musuh yang nyata. Dalam surah Yasin ayat yang ke-60, alam a'ad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Ta'ala beritahu, bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu. Mana tak, dia tak suruh kita tak semayang, dia kacau kita lengah-lengahkan semayang kadang-kadang. Tengah tengok drama, melastik ke hatimu. Wah, contohlah kan. Apa luruh cinta macam mana? Aku dah juga tu. Tengok perempuan ngada lah, tak tahu lah ni apa. Drama tengah show tengok ni. Si Noh dengan Noha ni tercabar dengan perangai ibu si Noh ni yang tak berkenan dengan si Noha. Macam tu lah. Saya tak tahu orang cik dah TikTok. Tengah tengok tiba-tiba ada gambar masjid. Azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah, time ni lah dia nak maghrib. Ya, habis time bila pula. Dah kau marah pula time tu maghrib. Dah memang tu time maghrib. KL dengan Melaka mana dulu?
Melangkah dulu. Mana kalau dah masuk KL, patutnya kita dah maghrib dah. Setan pun bisik, tak apa. Yang penting kau solat. Tu setan bisik tu. Yang penting kau solat. Itu tak ya pula kan. Tengok je drama tu dulu. Iklan nanti semayang lah. Kan tak ya pula. Dia boleh ya-ya dengan setan. Itu maksud menyembah syaitan tadi. Menyembah tu tak adalah menyembah macam ni. Kita dengar cakap dia, menyembah. Sedangkan dengar azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kau tengok TV, TV lagi besar daripada Allah. Nampak? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi tak ada Tuhan sembah melainkan Allah. Tapi kau sembah apa? Kau sembah TV sebab setan suruh. Mana? Contohlah kita tak perasan dah. Hayya 'alas salah. Mari kita mengerjakan solat. Dah panggil lah. Apa kau lekor lagi depan TV tu? Contoh. Tak apa. Setan bisik. Iklan nanti semayang. Tiba-tiba iklan. Semayang lah jam. Masuk dah bilik air. Kelang kabut. Ambil wuduk pun laju. Menabut. Orang sembilan cakap. Orang Melaka sebut berdesu. Kan orang Rambau sebut menculin. Laju betul. Dah ambil wuduk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba terdengar satu lagi bisikan. Macam dah habis je iklan. Langsung semai maghrib satu rakaat. Itu kerja setan. Ataupun kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah lambat dah ni. Setan membisik, tak apa, lambat pun tak apa, janji kau pergi. Orang tu langsung tak pergi. Betul juga, pergi baik juga aku ni. Dah slow dia balik. Tadi daripada nak kejar-kejar tadi, dia boleh relax. Lambat sikit tak apa. Lepas tu dah siap mandi, dah pakai baju, start motor, terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terdengar pula imam macam, dah lambat aku ni. Bisik, tak apa, lambat tak apa. Janji kau pergi. Kau masuk rakaat kedua pun tak apa. Orang tu langsung tak pergi. Betul juga. Paling tidak kalau aku lambat sekarang, aku semayang, aku masuk rakaat ketiga pun, orang nampak aku berdiri lagi, oh ada dia. Orang tahu aku pergi masjid. Tengok. Lepas tu sampai dekat masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alamak, aku tak semayang ni. Setan bisik lagi. Tak apa. Kau masukkan, kau salam dengan semua orang. Dia bukan tahu pun kau tak semayang. Apa? Langsung tak semayang. Nak cakap apa? Setan ni paling jahat kan? Bayang ketika Nabi datang menziarahi Sayyidina Abu Bakar. Dia datang ziarah Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, dia makinya Sayyidina Abu Bakar. Macam-macam dia cakap, tutang dia balun. Bila dia dah maki tu, kan, Sayyidina Abu Bakar bangun pandang dia. Senyap Arab Badui. Bila Arab Badui tu senyap, Sayyidina Abu Bakar duduk sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Arab Badui itu masuk second round. Dia kutuk lagi, tong. Sayyidina Abu Bakar bangun sekali lagi, pandang dia, senyap dia. Dia dah senyap, dia duduk balik sambung borak dengan Nabi. Nabi senyum. Kali ketiga Arab Badui itu balon dia lagi. Dia kutuk lagi, dia balon lagi. Kali ni Sayyidina Abu Bakar tak boleh tahan. Dia balas dia cacian dan makian Arab Badui ni. Segala binatang yang ada kat kebun itu, pada kambing sampai unta, semua disebut dia. Unta, kambing, lembu, semua sebut. Dan pada ketika itu Nabi bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Pada ketika itu tahulah Sayyidina Abu Bakar yang Nabi tengah marah sangat. Bayangkanlah, Nabi bila bangun tak bagi salam, itu habis marah lagi. Kita lah kalau ada yang bangun jap pergi keluar, kita tak cakap dia marah gitu.
marah kan, sakit perut, nak kencing, nak balik, macam tu kan. Bayang macam tu lah kemuliaan Nabi. Level Nabi paling marah, Nabi bangun tak bagi salam tu habis marah. Kita ni selagi tak sampai penampar kat muka, kita tak tahu nama. Buat pun marah betul ni, kita kan baru tahu. Nampak tak? Jadi pada ketika itu saya nak buka kerja lah Nabi, ya Rasulullah, apakah salah aku? Kau tolonglah beritahu, jangan kau biarkan aku terkeliru. Apa kata Nabi? Nabi kata, waktu Arab Badui itu maki hamun kamu dan kamu sabar, kamu terus berbual dengan aku tersenyum, kerana aku dapat melihat sebanyak-banyaknya malaikat mengelilingi kamu dan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Sebab kamu bersabar. Kali kedua, kamu bersabar lagi, aku senyum lagi, kerana aku nampak bertambah-tambah malaikat yang datang mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Tetapi apabila kamu balas balik cacian dan makian, pada ketika itu malaikat pun membenci kamu, malaikat meninggalkan kamu, dan tempat malaikat ini digantikan oleh syaitan dan iblis yang mengiringi kamu dan menghasut kamu. Kutuk lagi cakap pasal ni pula. Apa kau tunggu? Jangan kau biarkan. Syaitan akan hasut. Itu sebab perasan tak kalau kita marah orang, kita gaduh dengan orang dan sebagainya, macam-macam kita cakap, malam pergi kita semayang maghrib ke apa, lepas tu baru kita fikir, kenapalah aku cakap macam tu tadi, kenapalah aku marah sampai macam-macam, aku maki orang. Sebab setan ni kerjanya macam tu, dia suruh kita buat ya, setan pun belah, tak tahu dia buat baru. Setan mencari macam tu. Ingat tak kes, contoh kes bunuh, kes bunuh, kes apa, buat benda-benda tak baik, setan terkerja ni. Buat dia, kau bunuh, kau tunggu apa lagi? Jangan kau tunggu, Zab dah bunuh, tak tahu, dia buat, tak tahu. Masa tu lah datang penyesalan tu. Sebab setan dah tak ada. Kan baru ni siapa yang dengar kisah yang budak perempuan ni yang kena tikar, belah perutnya, keluarkan janin, buang, lepas tu bakar budak tu. Esok tu datang bakar lagi. Dengar aja tu. Macam mana boleh buat tu? Kalau tak pengaruh setan ni membisikkan. Sebab budaknya budak baik. Asalnya budak lelaki itu budak baik. Sebab gagal mengawal nafsu marah ni. Siapa punya kerja? Setan. Tengah semayang setan. Dia kita tadi semayang, ambil wuduk semua elok. Bila semayang, Allahu Akbar, dia tiup hidung tu. Dah gatal hidung. Nak garu perlahan, dah belajar dah. Nak garu perlahan. Tak sempat sampai Allahu Akbar, rukuk perlahan, dia turun. Dia tempat-tempat favourite dia, celah-celah pelipat paha, pelipat ketiak ni, situ lah dia duduk. Dia tiup, gatal dia pula. Telinga ni yang kesan-kesan air tadi, masa tu lah kena angin, gatal pula. Tu yang sami Allahu liman hamidah. Ada teknik ni lah, skill dia. Iya. Tempat paling favourite setan ni adalah dekat celah punggung. Tu favourite dia. Dia lepak bersidah dengan kawan dia. Itu yang paling dia tiup tu, kita terasa macam ada angin yang keluar. Kita dah mula was-was tengah semayang, betul ke tidak ni? Nabi dah pesan, kalau dalam keadaan macam tu pedulikan, itu semua setan. Setan. Kan? Dia dua syarat dengan dua syarat. Kan? Kalau dah macam tu keadaan dia, kata setan. Tapi kalau dah membobok bunyi, setan. Sampai tu orang belakang nak cakap, kau lah setan, menghadap muka kawan tu. Dia dua, tuan.
Pertama bau, yang kedua bunyi. Ada salah satu confirm kontut. Menyinggah bau satu soft tu bau. Makan apa? Leman ni je contohlah, bukan nama sebenar kan. Bukan nama sebenar leman kat kono kan. Ini balon joring ni. Hilang ayat imam. Bau. Kekal lama. Atau bunyi lagi ditahan. Kalau tahan tak khusyuk semayang dah lah, pergilah keluar, ambil lah wudu, balik semula. Ditahan dia bunyi. Waktu rukuk tu menyambung keluar. Jangan tahan. Kalau tahan kita ni, kita tahan dah keluar, pergilah ambil wudu. Kemudian begitu juga firman Allah SWT, bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan, sebenarnya musuhnya tertarak kamu. Surah Yasin ayat 60. Awasilah perkara kecil yang membawa pada pertelingkahan sesama kita. Bukan sekadar itu, bahkan menjadi musuh amat nyata walaupun sama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Jika perkara kecil yang dibesarkan membawa perselisihan yang parah. Kadang-kadang dihasut supaya kita gaduh lagi. Jaga-jaga. Begitu juga pesan Nabi yang seterusnya. Apakah pesan Nabi yang seterusnya? Nabi pesan, peliharalah hak suami isteri. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri kamu, mereka juga punya hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak diberi makanan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Ingat tu. Macam mana kamu ada hak ke atas dia, isteri pun ada hak kepada suami. Ingat tu. Jangan kita ingat kita kuasa veto semua. Isteri pun ada hak. Tanggungjawab suami kepada isterinya, mas kawin dan juga nafkah bagi. Jangan tak bagi. Pergaulan yang baik, itu sebab tadi bagilah makanan dan pakaian. Kata tadi kan, makanan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Ini tak bagi. Nak ambil, memekak, ambil. Macam tu, bagi. Jadilah kiranya menerima wang nafkah untuk bulan ini. Menginsafi ceramah malam tadi. Ambillah. Tak adalah banyak sangat. Cukuplah untuk sekadar seketika. Isteri pun ambil, abang susah. Buka lah tu. Buka tu. Abang, kau setakat RM20 tak payah bagilah. Jangan macam tu. Isteri yang baik jangan cakap macam itu. Sebab walaupun sikit, itulah yang terbaik dan berkat. Kadang-kadang suami ini kemampuan dia begitu. Suami dah doktor fikir tolak duit minyak ni lah, apa macam-macam, itu je dia boleh bagi kita redha umpan. Daripada keredaan itu mungkin akan bertambah lagi, tambah lagi. Bulan depannya bulan ni ada lebih sikit, 500 dia bagi. Bulan satu lagi, 1,000 dia bagi. Lepas tu 8 bulan tak bagi. Short dia kata kan. Contohlah, doakan yang baik-baik untuk suami. Untuk suami. Sepatutnya kalau dapat RM20, abang, ni abang bagi RM20 kat saya ni. Rupanya abang ada tak? Abang macam mana? Kalau abang tak ada, abang ambil je lah dulu. Tak apalah, hari ni abang bagi RM20. InsyaAllah lain kali ada lebih, abang bagi lebih. Doakan abang tau. I love you too. Macam tu lah. Iya. Wajib tau, suami ni wajib bagi dekat isterinya. Walaupun isterinya bekerja. Nafkah ni kena bagi. Walaupun isterinya esko. Timbalan esko. Tu nama. Bagi juga. Mana satu YB ni? Mana tu YB ni? Mana YB? Belakang tu. YB di belakang ke apa? Tak kisahlah. Tapi maknanya suami kena bagi. Walaupun isterinya banyak duit.
Isterinya pengetua, suami tukang kebun, sekolah yang sama. Suami kena bagi kat pengetua tu, walaupun pengetua tu dah masuk pangkat dia grade 48, kena bagi juga grade 52, jusasi. Contohlah, kena bagi juga walaupun sikit. Tapi kalau suami bagi lebih, alhamdulillah. Bagi sikit, alhamdulillah. Nah, tak adalah banyak sangat. Duit bulan ni ambil lah. Ni ambil lah ni buku bank ni. Ni semua duit ni abang bagi ke awak-awak. Pandai-pandailah jaga. Abang, banyak sangat ni. Apalah buku bank ni je. Kau nak keluar kau kena aku je lah sign. Dia kata kan. Itu dia berani bagi buku bank tu. Contoh kan. Bagi atau suami ambil lah. Tak adalah banyak sangat. Untuk bulan ni 2,000. Setuju tak orang buat? 2,000 bagi, setuju tak? Tengok. Contoh dah nampak tak? Dia punya keinginan dah nampak tak? Itu baru contoh. Tapi orang perempuan, kalau dia dah ada kerjaya, dia dah ada profession, dia boleh tolak. Kalau suami nak ambil lah, tak adalah banyak sangat 2,000 abang, tak apalah abang simpan balik 2,000 ni. Abang jangan risau, sebab saya pun kerja, saya boleh cari sendiri. Duit tu abang simpan untuk keluarga kita. Masih abang. Orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Kalau kau bagi memang dia ambil, dia tak ada mana, dia tolak dia. Jadi fikir dulu sebelum bagi tau. Berharap kononnya bagi 2,000 dia akan tolak, itu jarang nak jumpa. Melainkan dia sewel, pening kepala, dia lupa diri jam, ya. Tak ada mana dah. Kalau dia bagi, so fikir betul apa kita nak bagi. Bagilah yang terbaik. Tak apa, menggembirakan hati isteri, berkat keluarga. Betul. Apa lagi menggembirakan orang perempuan? Orang perempuan ni dia memang nak benda, dia mesti ada material. Orang perempuan ni mata duitan. Tidak. Benda tu menggembirakan dia, dia mesti akan suka. Orang lelaki ni memang tak sangat lah. Sebab benda orang lelaki ni semua fikir akhirat je. Jalan tak ada lah kita. Duit bukan segala-galanya, betul. Tapi segala-galanya nak pakai duit kan. Jadi yang penting takbirkan dengan cara baik. Gembirakan nanti isteri. Nak ambil duit belanja, beli sayur ke apa semua. Ini dah lah tak bagi duit. Sound pula tu. Kau tak masak ke? Kau tak masak ke? Sound bini dengan agak kat kening. Kau tak masak ke? Yang bini ni dah lama berangin, duit belanja dah lama tak dapat ni. Abang tengok dalam peti ais tu, apa binatang yang ada dalam tu, tengok. Mana dia marahkan tu. Nampak? Kan? Jadi kita ni kan orang lelaki ni kena rahsiakan duit. Nak abang beli apa-apa ke untuk masak tengah hari ni, abang jangan risau. Hari tu kan dah beli dah barang dapur. Abang cakap je nak makan apa, saya masakkan. Betul. Abang itulah teragak nak makan landak. Mana datang ni landak bang? Minta yang polik-polik, minta kan? Minta apa yang ada. Dalam peti ais cuma ada ayam, ikan kerapu, ada ikan kerisi, kemudian telur mata kebau. Abang cakap, abang nak cakap je, telur masak apa? Sekarang ni ada masakan baru, telur masak lato-lato. Sekarang ada, kisahlah macam-macam. Jadi tanggungjawab pergaulan yang baik, tanggungjawab isteri terhadap suaminya. Isteri kena jaga, layan suami dengan sebaik mungkin. Tak kisahlah siapa kita, engineer, lawyer, doktor, orang perempuan, tetap kena layan suami. Penat cana pun layan. Sebab Nabi dah sebut, orang perempuan paling senang masuk syurga, tapi dia tak nak. Dia tetap nak booking online masuk neraka. Iyalah, dia tak layan suami. Suami tanya, abang nak makan? Dapur. Kena masak lah, tak nampak. Jangan, jangan. Layan suami. Benda ni tak berlaku di sini.
Ni di tempat lain. Afrika, Uganda, macam tu lah. Sini kat Melaka tak ada. Tak ada. Ingat layan suami tu. Kadang-kadang kesian suami. Kesian suami. Tanggungjawab kita kepada suami kena jaga. Susah nak jumpa sekarang. Macam saya lah. Saya ni pula bukan nak cakap apa lah. Kalau saya sampai rumah duduk je, automatik isteri kat sebelah picit. Abang okey? Mesti penat kan? Oh macam tu. Ada kan? Saya tanya ada tak? Ranti lah. Kan? Susah nak jumpa. Orang sini mungkin ada lah. JK Masjid je lain. Dia memang ada lah. Saya dengar macam tu. YB Esko tu pun, YB Timbalan Esko tu pun, dia nampak suami dia berlari tu. Dia dah lama banyak meeting. Kan? Tapi tak salah kalau suami picit isteri. Tak ada masalah. Pergaulan yang baik. Isteri tengah lipat kain, suami picit. Allah. Tapi ada juga isteri dia marah suami ni. Jangan picit saya. Dia marah pun lah. Salah ke abang nak picit isteri abang? Bukan saya tak kenal abang. Picit 5 minit, lepas tu mulalah hasrat berubah. Dia dah kenal suami dia. Berjangkit dalam bilik, salah. Kan tak siap aku melipat ni kakak. Dia kata macam tu. Saya suami. Kau jangan gelak sangat dik, kau faham ke? Bahaya lah budak ni. Takut aku nak buat tajuk ni. Tanggungjawab isteri terhadap suami, tanggungjawab suami terhadap isteri. Layan pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik. Tahu? Kadang-kadang yang nafkah tu, kesian orang lelaki. Dekat luar garang orang lelaki. Kau main garang. Kat kedai makan tu, dekat kedai kopi. Sini lah minum dulu. Alamak benda. Kau main garang lah. Tapi dekat rumah, dalam bilik, macam minta sedekah. Dalam gelap tak? Tolonglah. Sial betul. Saya dah bagi general tu. Saya rasa budak ni tak faham. Lepas tu orang perempuan pun penat lah, nantilah besok lah ada lah, tak ada benda lain. Orang perempuan gemar bagi jawapan macam tu. Jangan bagi jawapan macam tu, besok pagi mati suami tu, nyesal lah. Malam tadi dia minta, aku tolak. Sebab sial suami. Kan Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja cari belakang unta tu. Mana kalau suami kata on tak on? On. Macam tu. Ini cakap betul ni. Saya banyak sangat dapat aduan. Itu sebab kadang-kadang bila tak ada tanggungjawab, itu yang ada. Kan sekarang dah ada peraturan di pejabat-pejabat. Tidak boleh lagi dah guna gelaran-gelaran tertentu dengan sesama rakan sekerja. Honey, Link, dia, baby. Tak boleh kan? Sebenarnya betul. Bahaya sekarang ni. Banyak sangat kes berlaku kat luar sana. Ada satu kes tu. Seorang bos ni boleh bagi hadiah baju dalam kat staf perempuan ni. Risaulah kau budak ni. Alih kan nak? Itu dia pula beria pula budak-budak ni. Orang tua relax ke dia pula. Astaghfirullahaladzim. Apa hal kan? Takut pula aku nak bawa contoh lah. Tapi memang ya. Dan bos ni dah kena tata tertib lah. Tata tertib. Sebab bagi hadiah macam tu, hantar mesej dekat bini orang macam mana, hantar gambar-gambar, video-video yang tak bermoral. Ya Allah, saya kata banyak masalah. Lepas tu melayan, jadi kan. Kita kat rumah orang perempuan layan suami. Pakai pakaian yang terbaik. Tanya suami suka siapa? Abang suka saya pakai baju apa? Dia cakap, abang tak suka kau pakai apa-apa. Abang betul-betul lah. Abang suka sangat tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Kau rumah masak, orang abang masak.
Cakap dah betul. Abang suka saya pakai apa? Abang suka sangat kau pakai baju. Cuba kita pakai. Bila pakai pakaian yang terbaik, suami ni rasa semangat. Macam dia nak. Dan orang lelaki jangan suruh perempuan awal-awal kat rumah. Kita kat rumah macam mana? Kain pelekat tanpa protection. Kain pelekat semata-mata. Baju tak pakai apa, tak pakai. Protection pun tak pakai. Lepas tu duduk kat sofa tu, juntai kaki sini. Lepas tu terlelap. Kipas laju lah tu. Berkibar kain. Yang anak tengah lancar sampai 3 kali 3. Lato-lato. Trauma pula tu. 2 minggu masuk sekolah terbayang. Ya, nampak macam tak ada apa-apa kan. Jangan. Pakai elok-elok. Lelaki pun kena pakai elok-elok. Orang perempuan pakai elok-elok. Contohnya, orang perempuan boleh buat macam ni. Hari Jumaat, pakai baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuk. Berdiri depan pintu tu macam ni. Suami naik motor, terlajak sampai ke parit. Salah rumah pun gitu kan. Dia kata betul ke rumah aku ni? Dia kata kan, betul rumahnya. Hari Sabtu, pakai baju bikini. Lepas tu pakai kain ikat tepi. Hari Ahad pakai jaring. Diamlah. Kan pakai jaring. Allah. Untuk suami. Contoh hari ni hari apa? Ahad. Jadi dia dengar ceramah ni, dia dah bincang kawan. Hari ni hari apa tu? Hari aku, ya Ahad tak boleh lambat ni. Hari ni jaring ni, dia dah tahu dah. Dia ingat hari tu jaring. Contoh. Kemudian, taat dalam perkara bukan maksiat. Orang perempuan taat pada suami untuk perkara bukan maksiat. Suami kata jangan pergi. Salahnya orang perempuan itu. Abang, kawan-kawan dah janji nak buat gathering dekat Mahkota Perik. Dekat tingkat atas tu ada satu restoran. Dah janji dah nak makan kat sana ramai-ramai. Itulah saya tak naklah bagi jawapan. Nak tanya abang dulu. Abang okey ke tak okey? Tak payah pergilah. Rumah lah. Abang pun masa tu dekat rumah. Tak mana pun. Rumah. Abang. Bila lagi nak pergi cakap? Kawan-kawan saya pun saya pernah hadang tak abang tu. Baik kau tak payah tanya macam tu. Orang perempuan yang baik ni, suami kata tu itulah yang terbaik ada. Tempat yang terbaik bagi seorang isteri adalah di rumah dan tempat yang ditentukan oleh suami dia. Ada faham? Nampak? Abang, itulah kawan-kawan ajak pergi ni tak adalah jauh sangat. Dia ajak pergi Myanmar. Ada lawatan ke sana. Dah lama dah tak jumpa ke kawan nak pergi. Boleh tak bang? Saya nak tanya abang tu. Tak payahlah. Abang pun kebetulan lagi minggu tu abang ingat kita relax lah. Dengan nak pergi jalan kita pergilah. Pergi lepak-lepak dekat Lu Gajah. Dah lama tak makan apa tu cucu udang Lu Gajah. Contoh lah kan. Oh iya ke? Okey lah, nanti saya beritahu kawan saya. Tak apalah, Myanmar jemput. Jemput lain kali boleh pergi dengan abang. Susah nak berlaku macam tu kan. Susah. Tak ada, dia dah janji tu ayat dengan excited dengan muka dia. Tiba-tiba kita kata janganlah, ayah. Okey, saya terima abang. Tempat terbaik adalah di sisi abang. Memang tak lah tuan-tuan. Itu hanyalah sekadar apa kan. Tapi memang ada. Ada perempuan yang macam tu. Dia tak apa bang, semuanya pada abang. Saya yakin keputusan abang itulah yang terbaik. Nak dapat macam tu, jemaah Masjid Al-Muhsinin dia macam tu. Kan mudah-mudahan. Betul, dia cakap betul. Kadang kita tak sedar. Kita buat juga. Suami tak bagi ni. Abang ni Allah, takkan pergi sekejap tak boleh. Tengok, mesti ada masalah. Boleh tak? Suami ni dia dapat. Kalau suami ni sampai satu tahap, bang boleh tak bang? Itu tak boleh pergi, ni tak boleh pergi. Kalau boleh pergi. Gila. Sampai
Sampai satu tahap tu dia kata, yang ni dia pergilah. Tapi jaga diri. Lagi satu lagi, duit belanja dah tak? Itulah, duit belanja tak ada. Tak apalah, keluarkan dalam simpanan awak. Cara tanya macam nak bagi belanja, pun suruh keluarkan duit dia juga. Suami yang baik tak apa, nanti abang bagi duit belanja sikit. Jaga ni, jangan pandai-pandai berjimat. Nak pergi Myanmar kan, barang-barang murah sana. Berjimat, duit abang bagi tu jimat jangan habis kan. RM50 bagi tu macam mana kan? Macam tu. Kemudian tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumahnya tanpa keizinan dan keredaan suaminya. Orang perempuan kena ingat, walaupun rumah itu geran nama isteri, tanah rumah ni semua nama saya. Apa hal lah abang nak larang saya? Suka hati saya lah. Tak boleh. Suami tetap ketua keluarga berhak menentukan siapa boleh masuk, tak boleh masuk dalam rumah, walaupun rumah tu geran nama isteri. Faham? Abang, ni mak abang datang ni, boleh tak nak bagi dia masuk? Lah, mak aku tu bagilah dia masuk. Sebab itu isteri yang baik, suami yang faham. Dia tahu, oh ya ke? Bagilah mak abang kot. Bang, ni adik abang pun ada ni, dia boleh masuk. InsyaAllah bagilah dia masuk. Ni bang, ni kakak abang ni, macam ni lah, abang dah WhatsApp dah senarai nama yang boleh masuk. So kau jangan tanya lagi dah macam tu. Sebenarnya tu yang terbaik. Faham tak? Nak bagi orang masuk minta izin, ini tak. Asal apa je, weh geng, line clear. Rumah aku tak ada orang ni, datang. Bawa semua katalog yang ada. Jangan. Nak bagi orang masuk dalam rumah minta izin suami, nak keluar daripada rumah pun minta izin suami. Tapi dalam keadaan tertentu, darurat, tak payah minta izin. Rumah dah terbakar, apa lagi kau nak minta izin? Jabatan bomba dan penyelamat kena panggil dah, kak keluar kak, ambil cepat keluar kak. Dah dapat izin lagi. Jangan, kau jangan buat macam tu. Dengan bomba-bomba tu untung sekali dengan kau kan. Keluar. Dah keluar kamu begitu, bang minta maaf bang, tadi terbakar bang, tak sempat bang, nak minta izin dengan abang. Jangan, lain kali kalau terbakar keluar je. Nampak kecemasan, itu lain. Kemudian menjaga kemuliaan maruah dan harta suami. Jaga. Sebahagian pada tim menuduh kebahagiaan, memastikan sudah cukup bersedia sudut lahir, batin, fizikal dan mental. Pastikan kemantapan ilmu. Jaga kemuliaan maruah dan harta suami. Itu sebabnya saya pernah ceramah di Setiawan Perak, tajuk dia cabaran rumah tangga masa kini. Sebelum kahwin lagi dah ada masalah. Lepas kahwin masalah ekonomi, masalah kewangan, masalah tak baik dengan ipaduai, tak tahu nak komunikasi, masak tak pandai, dah kahwin tu baru tahu kan? Masak apa pun tak pandai, masak air pun koreng air tu, semua tak pandai. Lepas tu apa lagi? Lepas tu masalah dengan mak mentua. Mak mentua terasa hati, mak mentua baik dengan menantu ni aja, contoh. Jadi itu biasa. Tapi sebelum kahwin dah ada 3 masalah. Masalah pertama, tak mampu. Sebelum kahwin, masalah pertamanya tak mampu. Ada tu keluarga tu dia kata, tak apalah, kamu tak mampu pun pakcik benarkan kamu kahwin dengan anak pakcik. Pakcik doa kamu dan murah rezeki kamu. Itu tak apa. Tapi ada orang tak mampu, dimampukan dengan personal loan. Buat loan dengan interest, dengan duit yang bercampur dengan riba, itu dijadikan asas pembinaan rumah tangga. Kan saya rasa itu masalah. Mesti itu masalah. Kedua, tak layak. Macam mana lah tak layak lah? Masak tak wati, apa tak wati, bangang segala lah. Semayang pun tak pandai, apa tak pandai. Macam mana orang kahwin ni? Tak boleh, kena belajar tu. Dan salah satu, kata Dr. Nik Salida, salah satu ciri yang tak layak kahwin adalah panas baran. Panas baran pun tak layak kahwin, melainkan dia boleh buktikan, dia boleh kawal kemarahan dia. Dipijak suami dia, hari-hari dipijak. Sebab dia dah biasa kerja kedai urut tu, memang macam tu pijak kan. Jadi dipijak belakang suami dia. Jangan. Dari menurut kajian sains bahaya. Saya tengok ada satu kes tu, bini dia pijak atas suami, belakang suami dia.
tulang tu tertusuk ke hati suami. Jangan main bernanah tak pasal. Isteri ni tak adalah berat sangat, dalam 70-80 kilo macam tu. Suami ni dalam 50-60 je. Itu mesti membunuh diri tu kan. Jadi jaga kemuliaan tu. Tu yang kedua, tak mampu, tak layak. Tak mampu, tak layak kedua. Yang ketiga, ikhtilat, tak jaga sebelum kahwin. Bukan hanya yang bertunang tu tak jaga, sebelum kahwin tak jaga kan. Maknya pula siap sahur, naik motor tu peluk lah, kan jatuh dah peluk tunang kau tu. Bingai betul mak ni. Jangan orang lelaki dayus ni bukannya takut ke isteri tau, tetapi dia boleh membiarkan kemaksiatan depan mata dibuat oleh isteri dan anak-anak ni, dan dia tak rasa apa-apa. Itulah dayus. Dia biar je, tak rasa apa. Tahu. Ikhtilat ni bukan hanya tunang dengan tunang ni tak jaga, tetapi kadang lelaki dan perempuan ni sebelum kahwin lagi tak jaga hubungan, batas hubungan. Lelaki dengan mana-mana perempuan, yang perempuan dengan mana-mana lelaki. Berlaku kan. Memang kita kalau kahwin kita tak dibenarkan, jangan kita buka aib kita. Tetapi bila benda tu berlakulah kebocoran maklumat, tiba-tiba dah kahwin baru tahu, Allah Akbar. Masa tu bukan senang menghadapi ujian, bukan senang. Bukan senang. Jadi kemantapan ilmu agama dan juga ilmu alam rumah tangga kena tahu. Macam seorang suami didik anak, seorang mak ayah mendidik anak solat. Kita umur 10 tahun, kalau tak solat kita boleh rotan dengan satu syarat. Nabi dah ajar, didiklah anak kamu solat seawal usia 7 tahun. 7, 8, 9, 10 dia tak solat, boleh rotan. Bukan tiba-tiba dah umur 10 tahun baru suruh solat, dia tak solat kita rotan. Tak betul. Sebab kena tahu. Nampak tak? Itu sebab suami wajib bagi nafkah pada isteri. Nafkah zahir, makan, pakaian, tempat tinggal, dan nafkah batin. Nafkah batin ini bukan hanya yang atas katil itu saja, termasuklah memberi didikan agama. Itu juga nafkah batin. Kalau seorang suami tak boleh nak mendidik isteri ilmu agama, tolong jangan halang dia pergi kuliah agama. Kita nak belajar pun kita mungkin tak ada masa, mungkin tak sempat. Tetapi jangan halang dia untuk mendalami ilmu agama. Ada kuliah-kuliah duha, pergi. Orang perempuan. Ada kelas mengaji, pergi. Buat grup solat sunat tasbih. Orang perempuan yang rajin buat solat sunat tasbih. Orang lelaki dia dah banyak tasbih kat rumah. Tu yang dia tak buat sangat tu. Dia buat sendiri je. Kan? Kemudian pasangan perlu ada sifat matang dari segi pemikiran, tindakan, pergaulan, dan memikul tanggungjawab. Kelima, muasyarah dengan isteri secara baik. Layanlah wanita-wanita kamu. Nabi pesan, layanlah wanita kamu dengan baik dan berlemah lembut terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang lain yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Nampak dah beritahu dah. Iktibar, kehidupan berasaskan pada muasyarah yang baik. Buatlah benda-benda baik. Antara ciri suami yang baik, hormatkan isterinya. Isteri hendaklah memahami kehendak suami dengan tidak sewenang-wenangnya masukkan orang yang tidak disukai oleh suami ke rumahnya. Ini tanda menghormati suami. Larangan sama sekali untuk berzina, kerana buruk akibatnya. Buruk akibatnya. Janganlah kamu menghampiri zina. Sungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat yang ke-32. Apakah keburukan-keburukan zina? Mengikut hukum agama Islam, pezina yang belum pernah berkahwin disebat 100 kali sebatan, sedangkan bagi yang sudah berkahwin direjam hingga mati. Bagi mereka yang terlepas daripada hukuman dunia dan tidak bertaubat, para penzina akan digantung dengan kemaluan mereka di dalam neraka, sambil dipukul kemaluan mereka dengan cemeti daripada besi sambil dicemuk oleh malaikat Zabaniyah. Auzubillah. Dicabut iman, dicabut iman daripada dalam hatinya ketika berzina, seperti pakaian yang dicabut daripada tubuh.
Allah Ta'ala tidak akan berkata-kata dengan orang tua yang berzina di hari kiamat nanti, tak mahu melihatnya, yakni membiarkannya, dan tidak akan menyucikannya daripada dosa-dosa, dan baginya azab yang pedih. Dianggap berzina ini sebagai dosa yang paling besar selepas syirik kepada Allah dan membunuh nyawa tanpa alasan yang hak. Dijadikan bekas seperti ketuha dalam neraka bagi para penzina yang sempit bahagian atasnya dan luas di bahagian bawahnya. Setiap kali disambar api, mereka akan menjerit-jerit kerana panas yang melampau. Kemaluan mereka akan berbau sangat busuk sehingga menyeksa para penghuni ahli neraka, terseksa dengan bau. Iblis akan berbangga dengan para tenteranya yang berjaya menarik manusia melakukan zina hingga menganugerahkan mahkota istimewa kepada mereka sebab berjaya mendorong mereka kepada zina. Akan mendapat 3 keburukan di dunia. Orang yang berzina ni dapat 3 keburukan di dunia. Dihilangkan seri wajahnya, dipendekkan umurnya, dan berkekalan dalam kefakiran. Susah aja hidupnya. Memperoleh 3 keburukan di akhirat. Tadi itu dunia. 3 keburukan di akhirat pula. Kemukaan Allah, perhitungan amal yang buruk, dan azab neraka. Dijadikan bagi mereka sebuah lembah di dalam neraka, di dalamnya ada ular dan kalajengking sebesar baral yang memiliki 70 duri yang berbisa dan menyengat para penzina selama 1000 tahun sehingga terlerai daging. Dijadikan azab kubur baginya seperti azab separuh umat. Diharamkan syurga buat orang yang berzina sedangkan dia tahu perbuatan itu dilarang. Selain itu, perbuatan zina juga boleh merosakkan nasab keturunan manusia dengan lahirnya anak di luar hubungan perkahwinan. Semoga Allah mengampuni kita dan menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar ini. Allah tak jauhkan. Berlaku tuan-tuan di satu hospital Ustaz kerajaan. Suatu orang perempuan ni, dia dengan anak perempuannya melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Bayangkan, tak pening ke balik. Maknya pergi kelab dandut, mabuk, bawa anak sekali, sama-sama mabuk, bawa lelaki balik. Lelaki tu rasa dua-dua sekali. Dan dengan kuasa Allah tuan-tuan, dua-dua mengandung. Dan boleh pula dua-dua tu melahirkan anak hari yang sama. Tuhan nak tunjuk tuan. Tak pening budak yang lahir. Engkau ni adik-beradik aku ke bapa saudara aku? Pelik tuan. Tanda-tanda akhir zaman. Kemudian keenam, tajuk yang keenam pesanan Nabi, laksanakan ibadah dan rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikan salat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu, dan kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Kau ni buatlah tuan-tuan. Haji tu kalau mampu buat. Hari ni siapa yang baru daftar, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa dalam bintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tuan. Buatlah rayuan. Laksanakan rukun Islam yang 5, kan? Mudah-mudahan solat ni akan jaga kita dan agama kita, mudah-mudahan jaga puasa kita. Faedah zakat dapat memberi bantuan kepada orang-orang lain yang memerlukan tuan-tuan puasa. Ketujuh, pesan Nabi, kelebihan takwa dan balasan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingat, kita sama saja. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada satu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Kelebihan manusia bukan berasaskan warna kulit, bukannya berisi bangsa bahasa, tetapi dia melebihkannya ada berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah. Banyak kelebihan takwa antara ini. Allah jadikan baginya pelepasan dalam hidup, dimasukkan dalam syurga, dimuliakan di dunia dan di akhirat, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan lain-lain.
Kan? Jadi jaga tuan-tuan. Yang ke-8 pesan Nabi. Nabi terakhir dan berpegang dengan Al-Quran serta Sunnah. Nabi kata, wahai manusia, tidak akan ada Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku. Kau ada lah tiba-tiba mengaku ke melakon, akulah Nabi untuk orang Melayu. Kata. Tiba-tiba pula, ada tak yang mengaku itu? Ada, dah kena tangkap. Dia mengaku dia Nabi untuk orang Melayu pula. Kena tangkap. Dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sungguhnya aku tinggal kepada kamu dua perkara, dan sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Sebarang bentuk golongan mengaku jadi Nabi, maka hendaklah ditentang, kerana tak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Jika ada, maka itu adalah Dajjal, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Itu kemudian dah tajuk lain, tuan-tuan. Ya, jadi makna kata dah pesan, pegang teguh Al-Quran dan Sunnah, itu je nak selamat. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Balik pada Quran, balik. Macam mana nak buat ni? Balik pada Sunnah Nabi. Tengok apa Nabi buat. Kesembilan, perintah berdakwah dan sifat Rasul adalah tabligh. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku ini menyampaikan pula kepada orang lain, dan hendaklah orang lain itu menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang mendengar terus dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Jadi mereka menyampaikan ilmu ni kena buat. Kita dah dapat ni ilmu malam ni, sampaikan pada ahli keluarga kita, sampaikan pada orang lain. 3 je benda Allah Ta'ala akan tanya akhirat besok. 3 perkara Tuhan akan tanya kita. Pertama, nikmat. Kedua, amanah. Ketiga, silaturahim. Nikmat, amanah, silaturahim. Nikmat Allah Ta'ala akan tanya 4 nikmat. Nikmat apa? Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Umur, kau habis kau umur macam mana? Waktu muda tu kau buat apa? Nikmat harta, dari mana kau dapat duit? Ke mana kau belanjakan? Dan begitu juga nikmat ilmu. Kau dapat ilmu, kau amal ke tidak, kau sebarkan ke tidak, Allah Ta'ala akan tanya. Kedua, amanah. Tuhan akan tanya amanah-amanah kita. Lagi banyak jawatan, lagi banyaklah kita jawab. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Ya, jagalah tuan-tuan dan muslim. Kefahaman tidak sama antara seorang dan seseorang, boleh jadi yang menyampaikan bukanlah lebih alim dan faqih kepada yang disampaikan. Inilah hakikat yang perlu diakui, tuan-tuan. Ketika Rasulullah SAW berada di Arafah, Allah Ta'ala telah menurunkan ayat dalam Al-Quran. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Jadi tuan-tuan dan muslimin, pesanan Nabi ini komplit sebenarnya untuk kehidupan kita. Kalau kita tengok first sampai habis ni, sampai ke 9 topik yang kita kata tadi ni kan, perkara yang Nabi pesan-pesan ni, kita buatlah. Cek balik mana yang kita belum buat. Kita ni guideline ni Nabi bagi soalan bocor untuk kita jaga diri kita. Jaga diri kita. Manusia tak lari daripada buat salah dan silap. Nabi dah beritahu. Tetapi usaha kita, kita amalkan seoptimum mungkin apa yang Nabi dah pesankan kita. Hidupkan sunnah Nabi. Rujuklah kepada Al-Quran. InsyaAllah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya faham cara renungan itu sangat saya faham. Kalau dia pandang tu dengan tak berkedip, lepas tu begitu juga siap melunjuk kaki kejap ke depan, kejap ke belakang, itu signalnya sangat jelas. Maknanya saya jangan teruskan, melainkan saya ingin mengundang kemarahan orang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa pun jangan kita lupa pesan Nabi. Pesan Nabi untuk kita semua. Nabi terlalu sayangkan kita. Itu sebab Nabi buat macam-macam. Nabi berkorban macam-macam untuk umatnya. Nabi tinggalkan pesanan ini pun supaya kita tidak tercari-cari apa yang patut kita lakukan. Menyeluruh daripada awal sampai ke habis. Buatlah yang terbaik. Nabi sayang kita. Maka kita pun kena sayang Nabi. Baru jadi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan sekalian, saya cukuplah sekadar itu.
Sebab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air laut sampan kilo pergi ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput hari ini, rasa nak jujur. Jadi tuan-tuan dan sedikit maklumat saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan dan puan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sawuk tu buat balik gang tu, kena beritahu. Yang pertama ada sambal crispy mengidap. Tu air tangan Mak Syamsul Debat. Saya tak jamin nak cukup ke tidak, sebab dah beberapa hari ni ceramah macam-macam tempat pergi. Siapa yang dapat tu alhamdulillah. Geng-geng Singapura pun tak sempat makan nasi, dia gatah macam tu je. Berita baiknya, dulu harga satu bekas RM15. Hari ni alhamdulillah masih RM15. Maknanya tak naik harga. Yang kedua, ada minyak wangi SD perfume. Siapa yang dekat-dekat dengan Syamsul Debat ada bau tu, itulah bau Syamsul Debat perfume, SD perfume. Dia ada bau Danish, ada bau Aisyah, tetapi lagi perempuan dulu boleh pakai. Boleh bawa solat, tahan lama. Satu botol RM35 sahaja. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Kemudian begitu juga ada susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham Maknanya madu lebah, bukan madu yang beli tu, bukan madu Tesla, bukan. Yang bagusnya susu kambing ni, pertama dia tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing Tanjung Keling. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia sangat baik, tak ada bau. Kemudian dia bagus untuk GERD, gastrik, pendahulu hati. Minum sekali pagi cukup, sampai petang pun tak masuk angin. Kedua, dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan, kebas-kebas. Mana yang mak ayah ni dah macam ibu-ibu, ayah-ayah yang nak mula semangat kursi, boleh amalkan, insya-Allah cepat baik. Imam Masjid Farda Palung 12 dijempol 6 bulan semangat kursi, alhamdulillah boleh semayang macam biasa. Dan begitu juga dia baik untuk orang enzima, alergi, gatal-gatal kulit. Ingat ya, minum, bukan mandi, minum. Dan dia baik untuk perempuan yang mengandung, baik itu ibu dia, baik itu baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning. Minum daripada awal. Begitu juga tuan-tuan, hari ini dia offer satu kotak 45, siapa beli 2 90. Macam sama betul. Beli satu 45, beli 2 80. Tak apa duit, tak apa, boleh transfer QR Pay. Kemudian ada satu madu kelulut. Madu kelulut daripada ladang di Johor, dijamin tak ada gula. Kebanyakan madu di luar sana, tuan-tuan sekalian, hati-hati. 90% madu di luar sana campur gula. Jadi mudarat. Yang ni saya jamin sebab tim saya sendiri yang curahkan masuk dalam botol. Satu botol RM60, beli 2 100. Siapa yang berhasrat nak pergi umrah dengan Syamsul Debat, bulan 12. Bulan 12 ni mahal sikit. Harganya antara RM10,000 ke RM13,000, tapi dijamin takkan ada tambahan kemudian, sebab ni hujung tahun, musim sejuk. Kalau pergi dengan Syamsul Debat, saya customkan package. Sampai di Jeddah terus masuk Taif. Kita rehat di Taif, di hotel yang selesa. Esok tu dah ziarah, saya dah booking satu villa yang cantik untuk kita makan kibas golek kat sana. Tempatnya cantik, bilik air pun selesa. Jadi dia ada banyak bilik air pun banyak, boleh siap ihram dekat sana. Jadi pergi ke Kornul Manazil, kita bikot, semayang 2 jam je jaga ihram, terus buat umrah di Mekah. Kemudian daripada Mekah ke Madinah naik bullet train, tak perlu tambah duit. Kemudian di Madinah malam last kita makan kapsa hashi. Kapsa hashi yang mana apa ni, nasi unta, sambil makan pakaian apa-apa, makan di ladang kurma dan pakai pakaian Arab. Saya tak jadi mutawif, tapi saya join jadi jemaah, buat umrah sama, minum sama, makan sama, dan ziarah sesama, bilik asing. Itu kena beritahu. Nanti boleh cek syarikat Persada Global, iaitu dia menyediakan package 5 star, insya-Allah selesa. Kemudian pada bulan 2, siapa nak pergi dengan Syamsul Debat, pergi ke Kapadokia, Turki, bolehlah minta maklumat juga. Itu pun target tak adalah ramai sangat. Kita target dalam 30 ke 40 je sudah. Tak nak ramai sangat, susah nak jaga.
Saya pun first time pergi, tapi bulan 2 di Turki musim salji. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Lebih kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.